kepada kita kerja setiausaha ataupun kerani, tetapi pengurusan pendokumentasian. Kita membuat dokumen, kita membuat satu urusan tulis-menulis ataupun merekod sesuatu perkara itu. Contohnya, untuk jadi seorang cikgu, dia perlukan ada ciri-ciri seorang kerani, seorang yang merekodkan. Bila merekodkan, kita boleh tengok, contohnya kalau kita nak jadi cikgu, kita pasti ada membuat persatuan. Dekat sekolah ada PIBG, Persatuan Bola Sabit Merah, Persatuan Koperasi. Jadi perkara itu dapat kita lihat, iaitu kita akan dilantik sebagai setiausaha, dahari, pengerusi. Daripada situ kita perlu ada satu kemahiran mendokumentasikan pelbagai perkara. Itu yang dinamakan soalan trik pada kerani. Contoh yang kedua saya bagi adalah seperti dia kata, adakah anda minat untuk mengkaji? Bila dia kata kita mengkaji, bukan bermaksud kita seorang saintis, tetapi kita sebagai guru, kita akan jawab ya. Sebab kita akan jawab ya, sebab kita akan mengkaji tingkah laku murid. Kalau anda besok, insya-Allah, amin, saya doakan untuk semua, kita akan mendapat satu subjek, iaitu pembelajaran dan pengurusan kelas. Lepas tu memahami kaunseling murid. Dekat situ kita akan memahami bagaimana kita menangani masalah kelas sekolah serta murid. Daripada situ soalan mengkaji itu dah dapat kita tangkap, iaitu kita mengkaji. Kalau contohnya budak-budak menghadapi tidak minat sesuatu perkara, tidak minat sesuatu subjek, jadi kita perlu analisis apakah perkara yang boleh dibuat kita sebagai guru untuk mencari solusi ataupun cara untuk menarik balik minat itu. Itu sebablah perkara sekarang abad 21, pembelajaran yang pelbagai. Tidak hanya di dalam kelas, dia hanya secara face to face, tetapi melalui kuis, melalui cerita, berbagai cara-cara yang lain. Itu kita perlu jadi seorang pengkaji, mengkaji tingkah laku manusia murid, bagaimana kita untuk menangkap minat mereka. Okey, dah sebelum saya sebelum saya masuk Maxi tu, macam biasalah saya akan menjawab soalan-soalan, tetapi saya tak itu bergantung pada seseorang, personality seseorang. Kalau saya tak banyak jawab. Saya just like pergi kat Google, saya tengok semester-semester lepas punya, tahun-tahun lepas punya soalan, saya just tengok dan saya percaya diri. Yang pertama, kita kena percaya sebab keguruan ini adalah gifted. Senang cerita, minat kita dan kurniaan Tuhan. Kalau kita tak ditakdirkan untuk jadi seorang cikgu, kita usaha macam mana tak dapat juga. Cuma bak kata orang, kita boleh berusaha. Macam saya cakap lah, cara usahanya kita kaji macam mana ciri-ciri seorang guru, apa kaitan nak jadi seorang guru. Itu sediaan awal sebelum saya menduduki ujian Maxi. Okey, semasa melalui ujian Maxi, saya di UTHM Batu Pahat, dia ada bagi masa, saya tak ingat berapa masa tu. Dia ada section lah, ada yang jawab ya, ada ABC, ada pilihan kita. Jadi kita jawab berkaitan dengan guru. Jadi jangan terlampau rush, macam dia bagi masa, awak nak siap cepat. Jangan. Masa tu telah dikira. Jadi awak ada masa memikir satu soalan tu berapa minit. Ada masa awak menimbang timbul, awak menimbang tahu betul ke pilihan ini. Kita buat, jangan terlalu gopoh. Kita fikir, betul tak benda ni ke arah guru? Betul tak ke arah peguam? Betul tak ke arah macam ni kita cakap, kan? Jadi bergantung juga kepada yang menjaga. Kalau menjaga serang yang, awak kena tengok lah. Kena tengok kepada, kita boleh baca lah, senang cerita kita tengok. Kalau nampak macam baik, awak boleh lah ambil masa awak. Tapi kalau awak nampak dia seorang tepati masa, awak kena jawab dengan, kata orang, dengan kritis, jawab dengan kreatif serta tepat. Itu yang saya boleh bagi tahu. Tapi kebanyakan ujian Maxi, dia bukan ujian melihat kepada siapa paling banyak dapat win atau tidak. Dia bagi masa awak. Kalau lebih pada masa dia tetap pun, dia akan cakap, tak apa, habiskan soalan awak, habis sampai soalan yang terakhir. Ambil masa awak berapa lama pun. Itu saja yang saya boleh. Dan selepas ujian itu, semestinya lah kita sebagai Muslim, kita pasti akan, kata orang, kita akan berdoa, buat solat istikharah semua. Dan kena ingat, Maxi adalah ujian keguruan dan ia bergantung kepada universiti.
Macam mana universiti corakkan dia punya prasyarat. Untuk semester ni syarat macam ni. Untuk semester ni syarat macam ni. Dia macam graf SPM juga sebenarnya. Graf. Kita akan tengok. Kalau SPM, contoh tahun ni, 70 dah A. Jadi tahun depan 25 bawa A. Dia tengok graf. Faham tak? Bila tengok graf macam juga Maxi. Kita tak boleh cakap apa kita buat tu tak betul, salah, kita tak menyesal, tak. Kan? Jadi, selepas pada ujian Maxi dah habis, tugasan anda lah untuk kembali kepada sang pencipta anda berdoa semua itu macam biasa. Dan, lakukanlah persediaan untuk temu duga. Ia bukan untuk Maxi saja, tetapi untuk yang lain, untuk temu duga universiti lain, untuk bahagian lain. Saya percaya anda tidak mengambil langkah untuk ambil satu universiti saja. Banyak universiti anda ambil, tapi semua memerlukan temu duga. Dan apabila dah dapat contoh pilihan, awak dapat ITM dan awak dapat keguruan, awak ikut mana yang paling awak minat. Kalau kita tak minat perkara tu, kita akan stuck lah. Untuk kawan saya, dia mohon kaunseling tapi dapat sejarah. Mujur dia ada minat sejarah. Kalau dia tak minat, dia akan stuck. Dia takkan dapat bawa. Jadi, apa yang paling awak minat? Itu temu duga awak perlu bersedia. Bila temu duga pula, okey, ada nak cakap, nak tanya? Tak ada. Okay, saya sambung. Bila temu duga, macam biasalah, persediaan awak kena bercakap, kena pelbagaikan cara awak. Kalau seorang guru, tengok pada nasib. Kalau saya temu duga dahulu, adalah dia temu duga bertanya dan kita perlu jawab dengan takut-takut. Bila kita takut, itu akan start. Jawab dengan sopan, yakin kalau dia suruh awak mengajar. Cara awak tersendiri, jangan ikut orang lain. Cara awak tersendiri, awak nak macam mana awak nak menarik minat. Daripada situ awak akan menarik perhatian juri awak. Sekarang ni tekan lah bila online tu, saya syorkan awak buat cara landscape, mood landscape, dan bak kata awak tersendiri. Itu yang saya dapat kongsikan untuk malam inilah. Kalau apa-apa, kalau masih tak cukup lagi, awak boleh tanya dekat grup, boleh PM kat lah. Kita akan sama-sama dapat tahu. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Zahri. Perkongsian yang sangat-sangat menarik. Okey, kita teruskan dengan satu perkongsian daripada sahabat baik saya sendiri, iaitu Iqbal Ibrahim. Okey, Iqbal, boleh tak cerita pengalaman anda dari sebelum, semasa dan selepas untuk duduk ujian Maxi? Okey, Iqbal, silakan. Okey, jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tak lama sebab saya ada program lain sebab jadi moderator, tapi tak apa. Jadi kepada adik-adik semua yang masuk grup Maxi tu, inilah saya sebagai admin dan bersama dengan sahabat saya Hamidi Rizwan dan Muhammad Sa'ari. Apa khabar Muhammad Sa'ari? Itulah dia. So nak kata pengalaman, actually pengalaman saya lah. First, bila nak jawab Maxi tu memang berdebar gila lah. Sebab dia macam nak ambil SPM dia punya fit. Soalan senang je, tapi itulah dia punya takut tu. Sebab kalau Maxi tak lulus, memang tak dapat interview. Sebab saya masa tu memang agak orang kata berdebar nak jawab Maxi. Tapi tak apa, macam saudara Muhammad Sa'ari bagi. Kalau kita nak jawab Maxi tu, kita kena bayangkan yang kita ni sebagai seorang guru. Kita menjawab soalan ataupun jawapan bayangkan sebagai seorang. Macam tu lah kita kena bayang macam tu lah. So nak pengalaman lah. Manakah saya orang Kuala Lumpur, masa tu saya dapat Maxi dekat Uksi tau. Tapi saya malas nak pergi Uksi kan sebab macam jauh tau. Sebab saya duduk Kuala Lumpur, nak pergi Maxi Tanjung Bali, dia agak jauh. So saya ambil keputusan untuk sambung untuk ambil Maxi dekat Universiti Islam Antarabangsa. UIA. So dari Islam Antarabangsa tu saya datang pagi-pagi tau. Pukul 5 pagi saya pergi ke UIA. Saya tunggu lah. Semangat nak jawab Maxi ni tau. Baru sampai-sampai tu tak apa jadi. Saya tengok dekat UIA tu, maaf. CSC
jawab soalan Maxi dekat UIA, dipindahkan ke UPSI Tanjung Malim. I was, oh my god, macam orang kata terkilan tu, kecewa tu. Macam tu, time tu memang dah, alamak, macam mana ni kan. So saya tak fikir, saya positif, saya tarik nafas panjang-panjang, saya ambil keputusan untuk pergi ke UPSI Tanjung Malim dengan naik Grab. Sebab masa tu kakak saya kerja, ayah saya kerja, saya tak siapa nak hantar. So saya pergi sorang-sorang lah, pergi ke UPSI kan. Pergi ke UPSI, nak jawab Maxi semata-mata, pergi Tanjung Malim. Nampak tak? Nampak tak dia punya struggle? Tapi Alhamdulillah lah, bila saya sampai ke UPSI tu, adalah banyak hikmah yang saya dapat apabila saya jawab soalan Maxi tu. Saya pergi dari Kuala Lumpur, pergi ke Tanjung Malim, saya habis 400 jugalah. Nak jawab Maxi saja. Nak tahu kegagalan atau kejayaan, belum tentu lagi. Tapi Alhamdulillah lah. Awak nampak awak nampak saya punya usaha, awak nampak kesusahan saya untuk nak dapatkan tu. Nak dapatkan bidang pendidikan tu sebab minat gila. Sebab saya seorang yang nak jadi cikgu sejarah, so memang gempak lah. Memang kata struggle tu memang lain macam lah. Tapi itulah, Alhamdulillah lah. Memang itulah pengalaman bagi saya, pengalaman yang agak pahit jugalah. Take hope dekat UIA, lepas tu kita pindah ke UPSI, memang agak kecewa tu, serius. Tapi Alhamdulillah lah, dekat UPSI tu saya jumpa dengan seorang sahabat. Yang seorang sahabat tu pada asalnya dia perlu jawab Maxi pada, macam saya jawab Maxi hari ni, dia perlu jawab Maxi pada hari esok tau. Pada hari semalam. Jadi Alhamdulillah lah, berkat saya hadir kat Maxi tu, saya jumpa dengan dia, saya dapat tolong dia untuk jawab Maxi dengan cepat. Time tu kesian dia datang. Nama dia Afiq tau, nama dia Afiq. Dia pendidikan sains sekarang dan dia Alhamdulillah lulus Maxi. Jadi apabila saya fikir balik, kalau saya tak datang ke UPSI tu kan, kalau saya tak datang ke UPSI tu, kemungkinan queue dia nak tunggu untuk jawab Maxi tu mungkin lambat. Sebab UPSI ni dia akan mengutamakan pelajar-pelajar yang menjawab Maxi pada hari itu. Sedangkan dia jawab Maxi semalam. So memang itulah. Alhamdulillah sekarang dia sambung pendidikan dalam bidang UM. Itulah saya berbangga lah juga. Itulah yang saya kata ada hikmah. UIA dia macam ditulis apa, ya UPSI dibatalkan ke UIA. Paksa saya pindah ke UPSI Tanjung Malim. So kepada adik-adik yang ada apa-apa persoalan tentang Maxi ni, korang jangan malu-malu. Kita orang insyaAllah kita akan bantu. Tanya je dekat grup Telegram tu. Ni Abang Muhammad Sa'ari ada, Abang Muhammad Hamidi ada, saya ada. InsyaAllah kami akan cuba membantulah yang terbaik. Itu saja. So kepada mereka yang bakal menjawab Maxi tu, saya ucapkan tahniah dan semoga berjaya. Nanti bila dah lulus Maxi, nanti kita bergerak kepada tips untuk temu.